Assalamualaikum, welcome back to my channel Amirul Studio. So korang yang baru sampai boleh tekan subscribe, like, comment and share. Dan hari ini apa aku nak share ialah satu kisah berkaitan dengan karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang waliullah ini yang nama beliau adalah Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad Al-Kelantani atau dikenali sebagai Tok Kenali. Kita masuk pada karamah yang pertama yang ada pada Tok Kenali. Okey, ceritanya gini. Pada satu hari, dekat kampung dekat Kelantan ni, Tok Kenali kan duduk kat Kelantan tau. Pada satu hari ni, dekat satu buah kampung ni, dia riuh rendah. Kat kampung ni macam ada benda-benda berlaku gitu lah. Lepas tu, nak tahu apa berlaku pada kampung tu? Kampung tu riuh rendah sebab Kampung tu riuh rendah sebab dia buat pesta. Pesta benda? Pesta meraihkan kemenangan kerbau laga. So kampung ni dia akan buat pertandingan kerbau laga. So kerbau yang menang akan dia buat pesta dan dia akan pakaikan kerbau itu pakaian supaya kerbau itu nampak berhias, mana kata biar kerbau tu nampak semak, nampak comel. Dia pakaikan pakaian dekat kerbau tu. So kerbau tu milik Tok Deraming. Tok Deraming ni penduduk kampung dekat Kelantan masa tu. Lepas tu bila dia buat pesta tu, dia pakaikan pakaian berhias dekat kerbau tu. Lepas tu bertembunglah dengan Tok Kenali ini, waliullah ini. Orang kampung bertembung dengan Tok Kenali. So Tok Kenali pun tanya, bapa kerbau tu pakai hias-hias gitu tak? Mereka kata. Tok Kenali tanya orang kampung, bapa pakai pakaian gitu kat kerbau, hias-hias? Lepas tu orang kampung tu boleh jawab gini, sebab dia panah Tok Kenali. Orang kampung mempersendakan soalan Tok Kenali masa tu. Lepas tu Tok Kenali jawab benda. Tok Kenali jawab gini, tak apa, biar dia panah. Tok Kenali jawab gitu. Pada malam hari tu, bangsal Tok Deraming dengan sekali-sekali kerbau dia terbakar hangus. Allahu Akbar. Ini adalah satu karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada salah seorang waliullah, iaitu Tok Kenali. Dia mempersendakan soalan Tok Kenali. Tok Kenali tanya, apa pergi pakai baju hias-hias ni? Dia kata sebab kerbau tu panah. Nampak tak situ? Okey, itu yang pertama. Allahu Akbar. Okey, kita pergi dekat karamah yang kedua. Karamah yang kedua ini kisah dia dok panjang mana. Okey, ada satu kisah ni dekat Kelantan juga. Sebab Tok Kenali ini beliau berasal daripada negeri Kelantan, tapi beliau ni masyhur di Mekah sebab beliau belajar di Mekah hampir 20 tahun. Okey, so kita balik pada topik kita. Ada satu hari ni, ada seorang pemuda ni, dia penjala ikan. Penjala ikan. Tapi pada satu hari ni, pemuda ni dok ada ikan langsung. Faham tak? Okey, cakap KL. Pemuda ini semasa dia menjala ikan, dia tidak dapat hasil daripada jalaan itu. So dia pun sedih lah. Dia jalan nak balik rumah tu, tiba-tiba dia terserempak dengan Tok Kenali. Lepas tu Tok Kenali tanya, apa ni awang macam gitulah kita buat dialog kita kan supaya mudah faham. Tok Kenali tanya, dah apa awang sedih-sedih. Lepas tu pemuda tu kata, Tok Kenali, saya hari ni jala ikan tapi tak ada ikan nak dapat. Tak dapat ikan langsung. Gitu. Lepas tu nak tahu Tok Kenali buat kena? Tok Kenali pergi ambil jala kau. Tok Kenali tepuk. Keesokan harinya, dan hari berterus-terus, dan hari akan datang, pemuda tu bila dia capok sekali jala dia, dapat ikan bertambung. Faham tak bertambung apa? Dapat ikan beronok-ronok ke kan? Dapat ikan banyak ah. Bila lelaki tu capok sekali je jala, dia dapat hasil ataupun ikan tu banyak. Itu adalah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak khabar Tok Kenali ni ada magic macam kena Naruto cing, bukan. Tok Kenali ini ada karamah ataupun kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu karamah yang kedua. Seterusnya karamah yang ketiga yang ada pada Tok Kenali ataupun yang dikisahkan sendiri oleh anak murid Tok Kenali, iaitu pada suatu hari, kisah Tok Kenali sebenarnya menarik, memang menarik. Korang dengar molek. Ada satu hari, ada satu rumah ni dia buat jamuan makan buah. Jamuan makan buah, tapi ni tak boleh buat sebab PKP. Kalau buat 1000 lah seorang. Okey, masa dalam satu buah kampung tu dia buat jamuan makan buah. So orang kampung ajaklah Tok Kenali ni. Tok Kenali orang besar, orang alim. So orang ajak
beliau datang ke rumah nak ajak makan buah. Masa tu buah durian, kena molek musim sekarang ni, musim durian. So Tok Kenali pun makanlah durian dekat rumah tu. Lepas Tok Kenali makan durian tu, bila makan durian dak telang biji kan, esok Tok Kenali buanglah biji tu, letak kat luar atas pinggang. Lepas Tok Kenali makan tu, ada seorang pemuda ni, ada seorang hamba Allah ni, dia pergi dekat Tok Kenali, dia kata, Tok Kenali, biji ni yang Tok Kenali makan tak, Tok Kenali bekas Tok Kenali makan ni, boleh tak saya nak ambil? Lepas tu Tok Kenali tanya, pelik, bapa nak ambil biji? Orang makan isi, apa nak ambil biji tak? Gitu. Lain kalau biji naka boleh rebus makan, tapi ni biji durian boh. So lelaki ni pun kabur gitu. Tok Kenali tanya, bapa nak ambil biji durian? Kan kita makan isi. Lepas tu pemuda tu kata, saya nak ambil biji ni, saya nak pergi tanam dekat tanah saya. Saya nak tanam benih ni dekat tanah saya. Saya nak suruh durian tu tumbuh lagi. Bila pemuda tu buat gitu, sampai sekarang, sampai hari ni, durian yang pemuda tu tanam subur dan sedap. Itu adalah keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat ni tu je yang saya nak kongsi. Banyak sebenarnya karamah, antaranya yang lain anak-anak Tok Kenali ni, anak-anak murid Tok Kenali ni banyak kali dah dia kata dia terserempak ataupun dia ternampak Tok Kenali ni pernah jalan atas air. Lepas tu dia pernah nampak Tok Kenali ni jalan laju. Dia pernah ada sekali tu anak murid Tok Kenali ni, dia jalan dengan Allahyarham Tok Kenali ni. Dia jalan sekali, tapi yang peliknya Tok Kenali siapa lagi. Seolah-olah dunia ni sempit. Maknanya Tok Kenali nak jalan satu tempat ke satu tempat, kejap aja nak sapa. Tak pelik lah apa yang berlaku pada satu kisah dahulu. Tok Kenali masa tu duduk di Kelantan. Tok Kenali nak berjumpa dengan Tuan Guru Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Dan masa sama Tok Kenali jalan kaki je jumpa Tuan Guru Abdul Rahman Limbong. So tak pelik lah. InsyaAllah semoga bermanfaat. Tujuan saya berkongsi karamah seperti ini supaya kita semua berusahalah untuk mendekatkan diri kepada ulama, mendekatkan diri kepada orang alim, tidak menjauhkan diri daripada orang alim, tidak mencela orang alim, kerana darah orang alim itu, daging orang alim itu, daging ulama itu sangat berbisa. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, share dan nantikan video yang akan datang. Assalamualaikum.